Okey, kita akan record. Okey. Right. Ustaz, kita main roda lagi ke? Ya, roda impian. Roda impian untuk kalah sama ada menang atau kalah. Okey. So, kita jap Ustaz share dulu. Okey, ni tahun 5 tadi Ustaz baru selesai buat dengan diorang. Kita buka tahun 6. Berapa ada bintang? Okey, Tajuk apa? tajuk yang Ustaz akan tanya adalah umum. Daripada yang pertama sampai hujung lah. Maksudnya suka hati Ustaz nak tanya itu. Ustaz, Ya. saya nak tanya. Kenapa Akhlak nama Indra. saya ada dekat warna hijau sebab warna hijau tak laki langsung. Alah. Mana tahu? Mana Apa tahu tak salah? laki pula. Dia kalau saya dapat tempat Amirda, confirm laki. Sekejap Ustaz cuba Oh, tukar. itu kau nak cakap Amirda sama lah. Ustaz jadikan Laki kamu lah, dia laki. beruntung. Dah. Nama kamu merah. Okay. Alright. So, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelum kita mulakan kelas kita, kita hendaklah membaca doa sebelum belajar. Ustaz jemput Darwish Zikri untuk membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmatka wa insur alaina min ghazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqina fid din wa alimna ta'wil. Allahumma aghnina bil ilm wa zainna bil ilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Okey. So Ustaz akan bagi overview sebelum kita nak tanya-tanya soalan ni, Ustaz akan bagi overview. Overview ni maksudnya pandangan kasar secara umum tentang apakah dia tajuk akhlak yang telah pun kita pelajari sepanjang tahun 6 ini. Okey. So tajuk yang pertama yang telah pun kamu belajar pada awal tahun. Allahu akbar. Allahu akbar. Ya. Okay, yang telah pun kamu belajar pada awal tahun dahulu. Okey, awal tahun hari tu adalah yang pertama Jap, Ustaz buka ni. Kejap. Sorry. Okey. Yang pertama, Ustaz ulang balik Yang pertama adalah tajuk jap. Okey. Tahun 6. Okey, akhlak tahun 6. Alright. Tajuk yang pertama adalah adab menziarahi jenazah. Okey, siapa antara kamu yang pernah ziarah jenazah kat sini? Yang pernah pergi tempat orang meninggal, yang ziarah orang meninggal kan? Okey. So, bagi orang yang dah pernah ziarah jenazah ni, kamu ada satu kelebihan iaitu kamu ada pengalaman. Okey, kamu boleh fikir sendiri apa dia adab kalau kamu pergi tempat orang meninggal. Boleh ke buat bising, boleh ke menangis-nangis dengan kuat, boleh ke apa orang kata menghina jenazah, boleh ke kita mengumpat jenazah. Okey, so benda-benda tu kamu boleh fikir sendiri sebenarnya jawapan tu. Tak perlu tengok buku teks pun kamu dah tahu jawapan dia apa. Alright, kemudian tajuk yang kedua adalah menziarahi kubur. Adab menziarahi kubur. Okey, adab menziarahi kubur ni kamu akan belajar, kamu dah belajar tentang apakah doa bila kita pergi kubur. Okey, apa adab-adab dia, boleh ke kita meludah dekat kubur kan, boleh ke kita pijak, boleh ke kita Boleh. Yalah boleh. Bukan. Sebenarnya boleh langkah kubur kalau kamu dah tak ada tempat nak lalu. Okey, kalau terpaksa tak apa, tapi seeloknya jangan. Okey, kemudian kamu kena cakap apa dengan ahli kubur. Okey, lepas tu apa yang kamu tak boleh buat dekat kubur. Alright, so benda-benda tu yang kamu dah belajar. Okey, Ustaz tak tahu kamu ingat ke tak. Okey, tapi kita akan ulang kaji nanti.
Okay, nombor 3 adalah sifat mahmudah. Sifat mahmudah. Okay, sifat mahmudah ni maksudnya apa? Sifat-sifat yang apa, Akil? Yang terpuji. Sifat yang terpuji. Puji. Sifat yang baik lah senang cerita kan. Terpuji. Okay, di bawah sifat yang terpuji ni dia bagi ada 3 sifat. Okay, 4 silap. Yang pertama ada tawakal, sifat tawakal. Okay, kamu pun tahu tawakal tu apa. Okay, tawakal ni maksudnya apa? Ustaz bagi secara kasar, tawakal ni adalah apa orang kata, usaha, berazam, kemudian usaha, sekejap. Ada tingkatan ni, Ustaz dah lupa dah. Cuba tengok sekejap. Yang Ustaz ingat adalah usaha, berazam, kemudian berusaha, kemudian baru doa. Berazam, usaha, doa, tawakal. Itu dia peringkat dia. Okey. Ada 4 peringkat, ada 4 tahap. Yang pertama berazam, maksudnya kamu berazam kamu nak berjaya. Yang kedua kamu berusaha untuk berjaya. Yang ketiga kamu kena apa orang kata, berdoa. Lepas tu barulah jadi tawakal. Itulah tawakal namanya. Barulah kamu serahkan kepada Allah. Okey. Maksud tawakal ni maksudnya menyerahkan kepada Allah, menyerahkan urusan kamu kepada Allah selepas kamu dah berazam, kamu dah berusaha dan kamu dah berdoa. Itu dia. Dan kemudian kamu tawakal. Alright. Nombor 2 adalah mahabbah. Mahabbah ni apa? Mahabbah ni adalah rasa cinta. Alright. Rasa cinta. Sekejap. Sorry. Rasa kasih sayang antara kamu dengan masyarakat, dengan apa, dengan ibu bapa, dengan adik-beradik dan sebagainya lah. Okay, kemudian redha. Redha ni apa? Redha ni adalah secara kasarnya adalah redha ni adalah pasrah. Okey, maksudnya kita redha dengan apa yang Allah beri. Okey, nanti kita tengok balik. Okey, kemudian nombor 6 zikrul maut. Zikrul maut ni maksudnya mengingati mati. Okey, selesai sampai tajuk yang ketiga, pelajaran yang ketiga. Kemudian pelajaran yang terakhir sekali, pelajaran yang keempat, saya masuk ke tepi ni, iaitu sifat mazmumah. Apa maksud sifat mazmumah ni, Akil? Perkara yang buruk. Perkara yang buruk. Sifat yang keji. Sifat mazmumah. Semua. Okey, apa contoh sifat keji yang kita dah belajar, Insyirah? Kamu tengok buku teks pun tak apa sebenarnya. Kamu tengok dekat muka surat, bukan muka surat, dekat isi kandungan tu. Sebelum muka surat yang pertama, kamu tengok. Di bawah sifat mazmumah, apa tajuk pertama yang kamu belajar dalam sifat yang keji ni? Tadi kita dah cerita dah sifat-sifat yang baik kan. Sekarang sifat-sifat yang keji apa dia? Yang kamu belajar. Tengok dekat sebelum muka surat 1 tu ada satu isi kandungan kan, kamu tengok dekat bawah sifat mazmumah. Apa dia? Insyirah. Jenis-jenis dia ke apa? Kamu tengok bawah sifat mazmumah tu dekat isi kandungan tu kan. Bawah tu kan ada sifat mazmumah pelajaran keempat. Yang unit 1 tu, apa tu? Unit 1 hubul dunia. Apa maksud hubul dunia, Insyirah? Hubul dunia. Dunia. Hub tu apa? Hub tu suka. Dunia tu apa? Hub tu cinta. Cintakan. Okey, dunia tu apa? Cintakan dunia lah. Okay, so hubul dunia ni maksudnya orang yang cintakan dunia. Orang yang cintakan dunia ni sebenarnya adalah satu sifat mazmumah, sifat yang keji. Contoh kalau phone dia kan kena baling, rosak. Dia sayang sangat phone ni sampai rosak, dia bunuh orang yang baling tu. Contoh. So itu dia kesan kepada hubul dunia. Okay, yang kedua. Allah. Okay, yang kedua, lepas hubul dunia apa dia? Darwish. Hubul dunia je. Tak dah tulis dah pun. Takbur. Okay, takbur.
Takbur kemudian ujub. Ustaz dia bagi tahu hari tu apa beza takbur dengan ujub. Siapa ingat? Takbur dengan ujub ni perkara yang sama antara dia ni adalah masing-masing membesarkan diri masing-masing, merasa kagum. Okey. Tapi apa beza takbur dengan ujub ni, siapa tahu? Apa? Apa beza? Apa beza takbur dengan ujub? Tadi Ustaz bagi tahu. Takbur dengan ujub ni sama dari sudut membesarkan diri sendiri. Dia rasa diri dia hebat. Okey, sama dekat situ. Tapi apa beza takbur dengan ujub ni? Bezanya dekat mana? Kenapa ada istilah yang berbeza? Kenapa ada takbur dengan ujub kalau dah benda yang sama? Akil, tahu tak? Ingat tak? Wujud tu Mas Rumah kan? Ya. Kenapa dia lain? Ustaz kata tadi, takbur dengan ujub ni sama dari sudut, okey, samanya dari sudut apa? Sifat dua ni, samanya dari sudut membanggakan diri, membesarkan diri sendiri. Tapi takbur dengan apa beza dia? Kat mana beza dia? Kenapa kena ada dua istilah yang berbeza? Kenapa takbur dengan ujub? Kenapa? Satu bangga diri, satu lagi bangga dengan harta. Salah. Afrina nak cuba? Satu, sekejap. Ingat dia bangga. Sekejap. Macam mana nak cakap ni? Dia bangga besar-besaran ke macam mana? Ke tak tahu lah. Tak ingat ah. Sekejap. Bangga besar-besaran ke Okay, tak apalah. Okay, Ustaz lajukan je. Takut nanti lambat. Okay, takbur ni dia bangga diri. Dia membesarkan diri dia dengan bercakap. Dia bagi tahu orang yang dia ni hebat. Dia ni. Dan dia rendahkan orang lain. Ya Tapi Allah. ujub dia rasa benda tu dalam hati dia sahaja. Dia rasa, dia kagum dengan diri dia. Dia rasa hebat dengan diri dia. Dia kagum dengan kehebatan diri dia. Itu beza dia. Faham tak? Sekarang nampak tak beza takbur dengan ujub? Dua-dua membesarkan diri. Tapi satu dia bagi tahu pada orang, cerita dekat orang. Satu lagi dia diam. Okay, dia sebut dalam hati je. Nampak tak beza dia apa? Okay, faham eh? Alright, so last kali adalah riak. Okay, riak ni apa? Afrina. Apa maksud riak ni? Apa yang kamu faham tentang riak? Afrina. Benda tak? Apa yang kamu faham tentang riak? Sifat riak, apa yang kamu faham? Dia menunjuk-nunjuk. Terloncat-loncat? Menunjuk-nunjuk. Menunjuk-nunjuk, bagus. Okay, riak ni maksudnya sifat yang menunjuk-nunjuk. Maksudnya dia buat sesuatu bukan kerana Allah Subhanahu Taala. Dia buat sesuatu ibadah, sesuatu pekerjaan yang baik bukan Menunjuk. kerana untuk menunjuk-nunjuk pada manusia. Itu dia riak. Alright, so Ustaz akan buka kepada 5 soalan. Okay, Ustaz akan tanyakan kamu 5 soalan dan kita akan petik lah siapa yang dapat, maka dia perlu jawab. Okay, jom kita mulakan. Nampak ya skrin Ustaz? Kita pada buku ke? Boleh tengok buku. Okay. Bismillah. Kita mulakan 1, 2, mula. Siapa? Please, name saya please. Afrina. Afrina. Janganlah takut. Okay, soalan Ustaz adalah. Okay, soalannya adalah. Apakah dia ucapan takziah yang lafaz ucapan takziah kepada keluarga? Boleh tak kamu bacakan lafaznya? Lafaz. Sebutkan lafaz ucapan takziah kepada keluarga. Cari dalam buku teks ada. Ini dalam tajuk. Saya tak payah cari sebab saya dah tahu. Ini adalah dalam tajuk jenazah, menziarahi jenazah. Siapa yang ingat dia yang tahu. Oh, dah tahu dah. Nama tak ingat dah. Bacakan lafaz dia. Boleh tak? Ucapan Ustaz.
kun Bila fayakun. ucapan tu, lafaz ucapan tu sebutkan, baca. Lafaz ucapan tu kun fayakun. Ucapan takziah kepada keluarga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Betul. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu bukan lafaz takziah kepada keluarga, itu adalah lafaz Saya tahu Ustaz. takziah bila kamu dengar berita kematian datang. Saya tahu. Yang kamu nak bagi pada keluarga. Contoh ada kematian berlaku dekat keluarga tu kan. Kamu nak bagi tahu apa dekat dia. Kamu nak cakap apa dekat dia. Darwish. Ustaz buka kat Darwish kan sebab Afrina salah tadi. Tapi tak apa, cubaan yang baik. Bentuk buku kan? Apa benda? Bentuk buku kan? Boleh tengok Ada buku. tulis kat buku ni. Tengoklah. Bacakan. Zamallahu ajraka wa ahsana azaaka wa ghafara lima Sekejap lagi nak bila. Okey, bagus. Okey, so Darwish settle. Berikan dia tepukan. 1 markah untuk Darwish, 1 bintang untuk Ustaz. Siap lah untuk Darwish lah. Okey. Alright. Soalan seterusnya. Kita putar Halim. Putar Halim. Okey. Amilda. Alright. Sipi sangat tu Ustaz. Dua tu. Sipi nak Okey. teramat tu. Ustazah. Minyak rambut Johnson tu nama Hilaukan. Okey. Amilda, soalan Ustaz adalah berikan dia maksud takziah. Tak siap. Senang maksud takziah ni. Senang. Cepat. Ada 30 Tapi saat. panjang. Ni lah buku impian. Ustaz impian lawak. Tak lawak Ada apa tu. lagi 20 saat. Ustaz Ustaz tanya apa tadi? Apa? Ustaz tanya apa tadi? Ustaz tanya, berikan maksud takziah. Apa dia maksud takziah tu? Oh, okey, cuba dah. Maksud kau pengertian Ustaz. Pengertian maksud sama lah. Cepat, lagi 10 saat. 9. Takziah ialah ucapan kepada keluarga si mati supaya bersabar dan menghiburkan mereka dengan pahala yang dijanjikan Allah dan mendoakan keampunan kepada si mati serta keluarganya. Okey, bagus. Kalau kita nak jawab, okey, 1 markah untuk Amilda. Bagus. Okey, Ustaz bagi satu lagi soalan yang soalan untuk siapa-siapa yang nak jawab. Macam mana nak jawab kalau kamu tak hafal, kamu tak tengok buku, tapi kamu nak jawab takziah tu makna yang kamu faham. Apa yang kamu nak tulis? Akil. Saya Hmm. Saya cakap kat dia salam takziah. Bukan. Apa? Kalau dalam peperiksaan contoh kan, ada soalan. Berikan maksud takziah. Okey, Ustaz tak nak kamu jawab ikut buku teks. Ustaz nak kamu jawab ikut kefahaman kamu. Kamu nak jawab apa? Kalau saya jawab, saya akan jawab saya punya tiket. Ucapkan kepada keluarga si mati. Cakap kepada keluarga si mati supaya bersabar dan menghiburkan mereka. Bagus. Daripada apa saya ambil, saya akan pendekkan dia. Okey, bagus. Itu je jawapan yang Ustaz nak. Okey, maksudnya masa periksa kamu tak perlu jawab panjang-panjang ni. Okey, panjang gila ni. Okey, so kamu ambil yang pendek je. Ucapan takziah adalah ucapan untuk keluarga si mati supaya bersabar dan untuk menghiburkan hati mereka. Dah cukup. Okey, tak perlu nak panjang-panjang. Benda tu menyusahkan kamu untuk memahami dan menghafal. Alright, so Ustaz bagi Amilda dan juga Akil.
Alright, Akil 1. Okey, soalan seterusnya. Kenapa Ustaz close? Oh, sorry. Yeah. Insyirah. Okey. Ya. Soalan untuk insyirah ialah, ni soalan last lah kot sebab Ustaz nak bagi kamu kuis terus. Last Ha. Mana? Okey. Bacakan pada Ustaz doa ketika menziarahi kubur. Boleh tengok dalam ni boleh tengok dalam kamu punya apa nama tu? Buku. Okey. Doa ketika saya kubur. Ha. Assalamualaikum darakuni mu'minina wa inna insya'allahu bikum lahikun. Wa inna insya'allahu bikum lahikun. Alright, bagus. Berikan tepukan untuk Insyirah. 1 markah untuk Insyirah yang dapat cuma Syah minta maaf Syah. Insyirah. Okey Syah, tak apa Syah. Kamu ada peluang untuk dapat markah dalam kuis nanti. Okey, so Ustaz akan hantar kuis dalam kamu punya ni, kamu tolong jawab, okey? Sekejap. Tekis boleh tengok buku ke? Boleh tengok buku. Okey, dengar ni. Ustaz bagi kamu tengok buku bukan untuk apa orang kata menipu. Bukan untuk apa orang kata nak aku boleh jawab, bukan. Tapi untuk supaya kamu faham apa yang kamu cari. Jawapan tu kamu faham. Okey, dan kemudian kamu ingat jawapannya sampai bila-bila. Okey, itu sebab Ustaz suruh kamu cari dekat buku. Alright, untuk kamu kaji dan kamu fahami apa yang kamu tengok. Alright, so Ustaz akan hantar link. Okey, Ustaz dah copy. Sekejap, Ustaz paste sekejap. Okey, kamu boleh masuk. Cepat. Kena proses nak masuk. Dia masuk ke Chrome. Start. Dah masuk dah? Saya dah masuk. Baru 2 orang ni. Mana yang lain? Akil apa semua. Cepat. Masih lagi 15 minit. Syah. Amilda. Seorang lagi Amilda. Alright, jom. Bismillah. Silap. Ya Allah, semana boleh silapkan ni. Jangan. Oh,
Ustaz dah siap. Cuba Ustaz share screen. Saya 100%. Ustaz. Ustaz. Jangan. Share screen. Ustaz tengah tengok prestasi kamu. Saya betul semua. Bagus. Nak tengok Ustaz share. Sabar. Kejap. Ustaz tengah tengok kamu jawab lagi ni. Ada lagi yang tak siap. Ustaz tak boleh nak share dulu. Ustaz, saya dapat kesalahannya 1. Bagus. Saya dapat 100% walaupun tadi ada satu salah tapi kan dia akhir-akhir nanti dia ada bagi. Redemption question 9. So yang last tu Ana betul. So 100%. Akil 100, saya 90%. 80. Salah. Okey tu okey. Okey lah tu, bawah 50 tu. Not bad hari ni kita punya ilmu ni. Saya 100. Oh, sama macam Akil. Patut ada nombor 2. 80. Akil, streak berapa? Tadi dah streak 6 tau. Tiba-tiba yang soalan ke-7 tu tiba-tiba salah. Hilang streak. Akhir streak. 3 streak. Ada 8 streak. So, Ya Amil dah potong. Milda nombor 1. Nombor 2 Akil dan nombor 3 Arigato. adalah Darwish. Okey, tak lupa juga kita berikan juga tepukan untuk Insyira, Afrina dan Syah. Arigato kepada Akil. Berikan tepukan. Ustaz berikan tepukan kepada kamu semua sebab prestasi kamu semua sangat memberangsangkan. Okey, banyak yang betul semua. Dan kalau ada salah pun 1 2 je. Okey, Syah mungkin sebab dia tak erti baca jawi sangat. Sebab mungkin dia salah. Alright. Tapi yang lain alhamdulillah Ustaz bersyukur lah kamu punya jawapan semua bagus. Alright, Banyaknya warna hijau. kita tengok sikit. Okey, kita tengok sikit soalan-soalan yang ada. Okey, yang pertama, redha ialah apa jawapannya? Yang salah satu ni salah kat mana ni? Menerima semua yang ditentukan Allah dengan hati yang tenang dan ikhlas. Dengan hati Ya. yang ikhlas. Okey, tu Ustaz pernah ajar hari tu kan. Ustaz kata redha ni dia terima semua benda yang Allah tentukan tapi dengan hati yang ikhlas. Ustaz, Tenang dan ikhlas. Ada orang dia menerima tapi dia tak terimanya dengan hati yang tenang dan ikhlas. Ustaz. Yang ya. Saya buat ni kan. Saya tak buka buku teks. Tapi sebab saya macam fikir benda ni logik. Ya betul. Dia macam redha ialah kalau nak cakap menerima semua ni, yelah betul lah. Betul. So akhlak ni sebenarnya subjek yang kamu perlu fikir logik aja. Kamu perlu fikir nilai moral kamu tu kena tinggi supaya kamu tahu jawapannya apa. Senang sangat akhlak ni. Okey, tengok nombor 2. Berikut ialah ciri-ciri redha kecuali ya Allah, kecuali. Mudah berputus asa. Ya, itu berputus jawapannya. Yang A ni nombor 1 ni. Siapa yang salah ni? Ustaz tak tahu, tak boleh tengok. Ada Syah kot. Jahat kamu Saya cakap je. Mana tahu orang lain. Okey, nombor 3. Berikut ialah fadilat bersifat redha kecuali. Apa dia yang selain daripada fadilat? Bila kata lain daripada fadilat, maksudnya benda tu benda yang buruk.
Okey. Buruk. Ya. So apa dia yang buruk kat sini? Hidup dalam keadaan resah. Dalam keadaan Hidup dalam keadaan resah. Senang aja, boh. Okey, nombor 4. Berikut adalah adab menziarahi jenazah kecuali. Adab menziarahi jenazah. So, kalau kecuali maksudnya benda yang tak elok. Tidak Benda mendoakan yang beradab. keampunan kepada jenazah. Nombor 2 ni. Bagus. Okey, nombor 5. Perkara-perkara yang dilarang ketika menziarahi kubur. Membaca ayat Al-Quran dan doa. Ya, nombor 1. Ya Allah, senang sangat soalan ni. Gelak-gelak jawab. Okey, nombor 6. Antara berikut Tawakal. manakah sifat mahmudah? Tawakal. Alright. Tawakal. Tawakal. Yang lain ni semua sifat mazmumah. Ujub, riak, takabur semua sifat mazmumah. Okey. Kemudian 7. Apakah tajuk yang sesuai bagi situasi dalam gambar? Redo. Yes, redha. Siapa yang redha ni? Dua-dua ni redha. Isterinya redha, suaminya pun redha dengan apa yang berlaku ke atas diri dia. Alright, kemudian nombor 8. Makhluk. Mahabbatul makhluk. Tak dia dijawab. Makhluk mahabbah maksudnya bukan makhluk mahabbah tau, mahabbah makhluk. Maksudnya mencintai makhluk lebih daripada Allah. Silap. Mahabbah ialah silap. Mahabbah ialah kecenderungan hati seseorang kepada Allah melebihi kecintaan kepada makhluk. Ini sifat mahmudah ke mazmumah? Mahmudah. Sifat yang baik. Sebab apa? Sebab dia cintakan Allah lebih daripada makhluk. Okey, makhluk ni apa? Makhluk ni Manusia, haiwan. Yes, semua benda. Semua benda yang diciptakan Allah itu makhluk. Termasuklah handphone kita. Apa lagi? Pen, marker, komputer, PC dan sebagainya. Okey? Itu dia makhluk. Alright. Makhluk ni maksudnya benda yang diciptakan lah. Alright. Kemudian nombor 9. Apakah erti tawakal? Berserah diri. Berserah diri. Bagus. Okey. Dan last sekali adalah ada 2 orang salah ni. Ustaz tak tahu siapa salah. Okey. Ingat tawakal ni adalah berserah diri. Dan last sekali adalah apakah doa yang Tawakal. Yes, tawakal. Doa tawakal. Alright, so itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih kerana menjawab soalan-soalan kuis ni. Dan Ustaz sebenarnya gembira sebab kamu semua boleh dapat jawab dengan baik. So, kita boleh exit. Good. Ustaz nak bagi 2 markah kepada Amilda. Sebagai saya nombor 1. Akil dapat 1 dan Darwish dapat 1. Okey, so yang paling banyak hari ni adalah ting. Amilda dapat 3. Afrina tadi ada jawab satu soalan Ustaz lupa nak tanding. Afrina tak jawab. Tadi tak dapat, baru Ustaz teringat. Okey, tak apa. Okey, so ada 2 orang yang tak dapat jawab hari ni, Syah dengan Afrina lah. Okay, so boleh cuba lagi di kelas yang akan datang. Tak dapat jawab tak bermakna kamu tak pandai. Okey, mungkin boleh jadi kamu tak bernasib baik dalam kelas kali ni. Dalam kelas yang akan datang. Satu kali tak bermaksud jatuh banyak kali. Yes, itu dia ayat motivasi dia tu. Alright, bagus. Okey, so itu sahaja untuk hari ni. Sebelum kita beransur, Ustaz nak bagi kamu kerja sikit lah. Okey, ada sedikit lah. Okey, kamu dah jawab sampai mana buku aktiviti kamu? Dah nak habis dah ni buat. Sampai mana dah nak habis tu? Cuba tengok. Mazmumah dah. Mazmumah. Alright. Ustaz nak kamu jawab ujub. Dah jawab belum ujub? Dah. Ujub dah jawab. Dah. Insyirah kata belum? Saya buat. Ustaz kan suruh buat hari tu sampai habis. Habis satu buku. Memang lah. Okay. Sebab tu saya dah siap. Oh, okey. So kamu dah siapkan dah sampai habis. Okey, so kalau macam tu maksudnya kamu kena jawab yang last kali itulah. Okey, kita ada ujian penilaian tu kan. Kamu jawab muka surat 43 sampai 49. Okey, tak. Ke 43 yang ujian penilaian akhir tahun tu. Jawab yang tu. Okey, buat sampai muka surat muka surat 46 dulu. Jawab sampai 46 dulu.
Nanti kita akan bincang dalam kelas yang seterusnya. Jawapan-jawapan dia. Alright? Okey, so itu saja kelas kita hari ini. Terima kasih semua kerana sudi hadir. Okay, kita Bibi Allah. Kak Ling Ustaz. Okey, itu saja untuk hari ini. Okey, kita jumpa dalam kelas seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz jemput Akil untuk Gunting jangan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ketik kuku tu salah. Ketik Sekejap eh. Amsyah, perlahan sikit Amsyah. Amsyah, kejap je. Nak baca doa je Amsyah. Kejap. Nanti sambung. Okey, Ustaz, lain klip. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yahsha wa min du'ain la yasma' wa min nafsin la tashba' wa min ilmin la yanfa' wa na'udzubika min haula'i kadba. Amin ya rabbal alamin. Alright. Bye. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum.